Zulkifli Mustafa daripada Jabatan Neuroscience Universiti Sains Malaysia. Saya dekat USM Bangkarian. Saya bahagian otak. Okay, saya pensyarah perubatan bahagian otak. Jadi saya kaji madu untuk otak. Bagaimana nak gunakan madu tu, nak jadikan anak kita bijak, tak nak kita stres, tak nak ayah kita nyanyuk. Itu je kita nak dalam hidup ke lah. Saya ni kaji madu dulu dekat hospital bagus, potensi dia bagus, boleh guna sebagai ubat. Tiba-tiba tak ada orang yang keluarkan madu. Macam tualang dulu lah, USM kaji keluar 100 hasil kajian, hasil laporan mengatakan madu tu bagus. Sekali orang nak beli madu tu orang tak ada, habis dekat hutan. Jadi kita tak nak benda tu berlaku. Jadi bila saya kaji, tim USM kaji, kita nak orang yang keluar pun naik sama. So kita panggil chronomics. Tapi kita tak nak sekadar keluar madu. Kita nak madu yang berkualiti, yang boleh menjana pendapatan. Jadi apa yang kita buat adalah kita nak improve, tambah baik kualiti madu tu. Okay. Maksudnya macam mana? Kalau sahabat-sahabat ni bela sang lebah, mengeluarkan madu dan keluarkan yang berkualiti. Bila berkualiti madu tu akan nilai dia lebih tinggi. Madu biasa orang jual 60 ringgit, sekilo 7 ringgit. Sebab madu bila berkualiti, kita boleh jual 120, 150 sekilogram. Bila kita dapat madu berkualiti, kita dapat harga yang baik, kita pun akan happy lah. Dah happy, dapat pendapatan, kita akan jaga lebah, buat hive macam-macam, buat ganda koloni lagi, tanam bunga lagi. Hafal satu-satu nama saintifik bunga ni, hafal satu-satu nama pokok-pokok hutan yang kita suka. Daripada situ lah lebah akan terjaga, dan lebah tu dapat pendebungahan, bunga pokok, durian, buat macam-macam. Jadi hutan dapat hak dia, petani dapat hak dia, lebah dapat hak dia, kita dapat pendapatan kita. Saintis macam saya dapat madu berkualiti, nak buat kajian, orang lain beli pun dapat madu yang berkualiti. Tapi kajian saya banyak sebelum ni tak menjadi, sebab madu yang kita guna tak ada kualiti. Boleh bayangkan macam mana kita masuk hutan, apa semua ambil madu, berpeluh semua bagai kan, bekas tak mana letak motor mineral, letak motor coke asal ada pokok mula tu. So madu tu dia bawa untuk kaji, kalau kita tak menjadi sebab kualiti dia dah lari. Jadi apa yang saya huraikan lebih ringkas kat sini, apa yang Allah bagi dekat lebah masuk dalam tempayan madu atau dalam sarang lebah dia tu, itu yang kita nak bagi kat pesakit. InsyaAllah dia akan jadi penawar. Itu rumusan dia. Sampai dah ekspor market. Dan insyaAllah bulan 3 ni saya akan madu akan guna kat hospital. Bukan kajian lagi lah, guna lah madu dulu. Jadi kat situ lah insyaAllah nilai madu kita akan meningkat lah. Jadi ada madu, ada roti lebah, ada propolis. Itu asas produk dulu. Okay? Tapi apa yang madu ni bagaimana dia bentuk? Bila lebah ni terbang, dia pergi ke bunga, dia ambil nektar. Nektar ni apa dia? Benda manis. Benda manis yang kalau kita bunga raya kita isap bawah dia. Bawah tu rasa manis. Itu nektar. Dia belum madu lagi tu. Itu baru nektar. Bila masuk baru lebah, bercampur dengan enzim dia, enzim kat mulut dia, enzim kat perut dia, dia masukkan dalam tempayan tu. Maka nektar tu tadi rasa apa? Manis. Manis biasanya apa? Gula. So gula tu adalah gula yang dia kata, sebab bila gula ni dia adalah sebab sumber tenaga. Okay. Dia masuk dalam yang kuning dia, madu lah, gula tadi. Jadi untuk kekalkan energi. Tapi ada juga 2-3 ketul apa nama pollen tadi, ada bunga tadi yang dia bawa kat kaki, masuk dalam ni juga. Dia bekalkan amino asid, bekalkan protein pula. Okay. Dia jadi amino asid, jadi bahan yang memberi protein kepada madu tersebut. Okay. And then di propolis ni pula, kalau kita ambil bahagian ni, kita besarkan, kita tengok macam-macam ada bahan antioksida lain yang akan menyerap masuk dalam ni. Okay. Maka dalam madu tu akan ada gula yang memberi tenaga, bahan yang memberi protein, bahan yang antioksida dalam madu. 3 ciri besar yang ada dalam tu yang menjadi zat. Yang jadi zat kalau kita makan lebih sihat, lebih bertenaga. Sebab apa? Sebab ada gula. Sebab bila kita bagi kat orang bodybuilder, dia boleh jadi sadok. Sebab apa? Sebab ada protein tadi dalam tu. Kalau yang tiruan, dia tak ada gula ni, dia hanya ada gula je. Gula tu gula terbuka, gula nanas tu, gula tiruan yang dia ada. Tapi ada benda lah yang lebih hebat dalam gula ni. Okay? Dia ada satu benda lain. Kalau kita ambil tempayan dia ni, kita tengok bawah ultra mikroskop, maksudnya yang mau tengok intan tu kan, dia mikroskop dia kanta dia daripada datang sampai bawah tinggi, harga dia sejuta. Tengok, saya ambil propolis tu tadi je, kecil propolis, kecil lagi, letak bawah mikroskop tengok kantau besar. So kita akan tengok nampak dinding dia ni apa ni? Bakteria baik
yang ada pada dinding propolis ni. Nampak? Kalau sintetik, memang madu tu pure buat bacung. Memang bacung tak ada kaitan dengan lebah pun. Ambil bahan tu sikit, ambil bahan ni sikit, ambil bahan ni sikit, dan bacung. Dan dia bacuhan dia tu, kalau kita uji, keluar result dia, keputusan sama macam madu pure, madu asli. Jadi kalau kita yang bukan saintis ni, orang dah tunjuk surat mamal kerajaan, percaya ke kan? Kan? Apa takkan orang nak tipu? Tapi sebab orang buat madu tu sama dengan madu tiruan. Okey. Dah habis sebab ni kalau pergi kat kedai-kedai tengok madu warna putih macam ni, tak ada. Itu tiruan. Tak ada madu putih. Itu mesti mengarut dia. Memang tak ada istilah dari kata-kata ni madu asli. Siapa pernah jumpa madu dulu warna putih? Tak ada. Kalau ada pun jernih. Tak ada warna putih. Warna buih tu keras tak bergerak. Goyang pun tak bergerak buih dia. Ha? Loyang jadi tak ada. Yang sangat setakat Malaysia ni tak memang tak ada. So, tak ada. Kita telah diuji dan kita meyakini ianya adalah sintetik bahan pemanis. Okay. Jadi kalau tengok kedai tu ada 20-30 botol madu warna putih, jangan masuk kedai tu. Confirm dah tahu tu kedai madu tiruan. Takut kita masuk, dia rakyat kat dia apa pujuk-pujuk kita beli juga. Kalau yang jual tu Ustaz, Takkan Ustaz bohong kan? Takkanlah Ustaz bohong kan? Itu masalah dia. Sekarang beritahu Ustaz, saya rasa mana buat ni Ustaz. Bagi tahu Ustaz. Sekarang kita dah pandai sikit, dah tahu sikit, bagi tahu Ustaz. Ustaz, madu tiruan ni, dia pula, dia kata, ini saya kaji lah, ada surat dia. Tak, surat ni kadang-kadang orang nak buat madu tiruan ni, dia tiru ciri madu asli. Jadi bila kita hantar ke makmal keluar berapa sukrus, very low, apa dia punya gula sukrus, berapa ratio fructose dengan glukos, berapa HMF, berapa moisture content, berapa acidity, bahan-bahan dalam madu tu memang akan memenuhi ciri madu asli. Sebab madu sintetik dibuat sebegitu. Tapi kalau pergi ke makmal yang lebih canggih, kan, kita tengok bahan antioksidan, kita tengok gula trihalus, kita tengok bakteria baik, apa dalam madu, kita tengok bahan phytochemical, maka kita akan tahu tiruan. Okay. Juga fermentation tadi, bila ada nektar, ada bakteria baik, ada kuman baik tadi dekat apa, dalam kekayaan madu tu, dia proses, dia ada byproduct dia ada kesan keluar, iaitu gas karbon dioksida. Itu macam madu kita buat. Yang kedua adalah acetic acid cuka. Itu madu kita jadi masam. Jadi nak elak berbuih dan masam, kita kena kurangkan air dalam madu. Kan cair kan? So kita kurangkan air tanpa pemanasan. Saya kata alat ni kita dah siap, maka dia jadi 20% air, dia tak masam dan tak berbuih dah. Boleh faham? Bila dah kering ramai-ramai ni, maka dah selesaikan masalah peternakan, dah selesaikan masalah madu masam berbuih, dah selesai masalah keaslian, dah ada kilang, maka keluarlah produk madu yang berkualiti. Saya punya lebih daripada 400 kilo. Kalau tak bagi diskaun 560 kilo. Kan? 560 kilo. Kan? Ini 600 juta ringgit urus niaga madu kat Malaysia ni. Tapi yang biru ni adalah madu proses. Madu asli yang warna pink ni je 54, kurang daripada 10%. Kalau ni 600 juta, 54 juta je yang madu asli. So apa yang nak saya buat, biasanya saya buat 3 step penilaian keaslian. Screening dengan alat saya ni. Alat saya yang saya reka ni, dia macam ada warna hijau, warna kuning, warna merah. Saya ada test beberapa parameter. Kalau kami sedikit madu, kita test parameter nombor 1 contohnya, duduk dekat merah, macam tadi dah merah, okey, automatik keluar. Kalau alat biasa dia test satu je, macam COVID test tu, ada nampak band ataupun pregnancy kit tu nampak tu orang pregnant, ataupun nampak band positif COVID, kan, itu satu test. Yang saya 8 test dalam satu alat tu. Kalau salah satu je merah, tolak terus. Okay. Kalau tak puas hati lagi, kita pergi kaedah yang lebih canggih. Kita guna dia panggil UVRC, ultra performative chromatography, bahasa sains dia. Kita cek yang lain, halulus, antioksida, phytochemical. Okay. Kalau tak puas hati lagi, kita pergi yang paling canggih, NMR analysis ataupun international standard of carbon isotope ratio analysis. Dia panggil carbon isotope. Maksudnya kita tahu madu tu daripada pokok mana.
jenis kategori pokok mana. Berapa pasal dia campur madu luaran dengan madu ni? Berapa pasal dia campur madu asli, madu tiruan, madu sintetik, madu habis. Dia kita sikit boleh tahu. Tapi pak harga lebih satu sampel mahal. Okey. Yang ni saya test. Contohnya, bila saya test warna hijau semua ni, hijau muda. Kalau tik dekat hijau muda ni semua, baru saya tahu madu tu fresh dan asli. Tapi kalau kita test warna hijau yang besar terang ni, kata dua lagi hijau muda. Tu dia asli tapi madu tak ada kualiti madu yang salah urus. Maksudnya dia sedut 6 bulan lepas. Lepas tu dia jual kat kita. Madu dah tak fresh lah. Madu asli tak asli, tapi yang lama punya. Okay. Lepas pada tu kalau dia warna kuning yang campur dengan kuning yang ni, madu tu asli tapi tak matang. Kurang matang. Kita boleh tahu juga. Ataupun kalau test dengan lagi salah satu merah je, automatik kita tahu ni memang tiruan. Tak matter. So bukan hanya tahu asli tak asli tak. Ni matang tak matang, bersih tak bersih, jaga dengan baik atau tidak. Sampai tahap tu kita kena jaga. Sebab saya bertanggungjawab kepada pesakit saya yang kita bagi ni. Kalau kita ambil yang tak ada kualiti, apa bagi kat pesakit kita? Kan? Tak boleh. Itu kita bertanggungjawab. Kita betul-betul pastikan ni kes saya madu dah madu ni. Yang ni lebih pada untuk kita dah jadi satu industri dan kita antara yang pertama dunia ada standard madu. Maksudnya dia kita gariskan berapa level sucrose ke gula kan ada banyak jenis kan. Ada tahu tak gula tebu yang kita buat tu kan, ataupun gula yang dalam tin yang kita buat minum yang ada pada glukos tu kan, gula dalam tin. So gula ni ada banyak-banyak jenis. Okay? Jadi dalam madu pun ada banyak-banyak jenis gula. Kita ada satu gula yang hebat, nama dia trehalose. Jadi dia tak menaikkan gula paras gula dalam darah secara mengejut. Okay? Jadi benda-benda tu kita jadikan satu standard, satu piawaian ataupun satu tahap. Kalau kita ambil madu daripada ladang lino, kita akan test masuk tak dengan standard ni. Kalau masuk, alhamdulillah kita tahu itu asli. Okay. Ada banyak reading kat sini untuk very technical, dan ada parameter lain jadi semua. Okay. So, habis saya punya perkongsian. Saya fokus kepada kepentingan kualiti madu.